Hello pelajar-pelajar SPM yang akan menduduki peperiksaan SPM esok pagi. Pada hari ini, pihak Yayasan Pembangunan Pendidikan Malaysia dengan bersama Usaha Tak Kuat Solution ingin membantu anda dengan memberi sedikit motivasi sebelum menduduki peperiksaan. Program kita hari ini merupakan program ke arah peningkatan dan pencapaian akademik pelajar bagi tahun 2022. Khas untuk calon SPM sahaja, dan ceramah atau motivasi hari ini merupakan berlandaskan kepada konsep cash. Apa maksud cash? Cash tu duit. Adakah kita bercakap tentang duit, pelajar? Tidak. So, pada hari ini kita akan tengok target kita dalam SPM mestilah A+. Sekurang-kurangnya kita nak A+. Kita tak nak B. B itu bodoh. C lagilah teruk celaka. Kita nak A sahaja. So, target A untuk SPM 2022 berkonsepkan kepada cash. Apa itu C? C namanya ialah confident. Confident bermakna yakin pada diri. Keyakinan diri anda. Anda kena yakin. Esok nak masuk periksa. Hari ini anda mesti yakin. Saya pasti akan mendapat A dalam semua mata pelajaran. Yakin dengan diri. Kalau keyakinan anda kurang, maka anda akan malas nak belajar. Anda akan malas nak menduduki peperiksaan. So, pastikan anda yakin. Aku boleh. Kawan aku boleh, kenapa aku tak boleh? Aku boleh. Aku boleh dapat A. Yakin dengan diri. Apabila anda yakin dengan diri, maka secara tidak langsung A ni akan timbul. A itu apa? Attitude. Sikap anda. Sikap anda terhadap pembelajaran akan berubah. Anda akan yakin diri, maka sikap anda ke arah nak belajar tu akan bermula. Ke arah nak mendapat A+ tu akan bermula. Sikap berubah. Jika tak yakin dengan diri, sikap tidak akan berubah belajar. Pastikan anda yakin dengan diri, maka sikap terhadap nak dapat A itu akan berubah dan kamu pasti akan dapat A. Dan cuba bayangkan jika anda sikap berubah, anda yakin, anda dah tahu dah anda akan dapat A, apa akan berlaku seterusnya? Maka S akan timbul. S tu apa? S adalah self-esteem, harga diri anda. Pelajar, cuba bayangkan. Kamu dah habis periksa, nanti ambil keputusan. Masa kamu ambil keputusan tu, pelajar, jika keputusan kamu bagus, terbaik, cuba bayangkan harga diri anda. Satu sekolah akan bangga. Satu sekolah akan mengagung-agungkan anda. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Harga diri anda di sekolah. Bukan saja di sekolah, di rumah, di tempat tinggal anda. Semua akan bangga. Semua akan bagi layanan yang baik untuk anda. Harga diri anda, cuba bayang. Inilah yang kita nak. Kalau harga diri anda, kalau keputusan kurang bagus, sedih saya. Satu kampung akan maki kamu. Sedih. So, untuk mendapatkan semua ni, belajar, anda mesti H. H ni apa? Anda mesti hard work. Hard work ni apa? Kerja keras. Sebenarnya, belajar, kerja keras ni saya tak galakkan. Saya nak kamu semua ni belajar secara smart. Belajar secara smart ni macam mana? Menjawab soalan dalam bentuk smart. Teknik menjawab soalan dengan berkesan. Ada soalan yang tak perlu jalan kerja yang panjang, tapi kamu buat jalan kerja yang panjang.
Ini bukan smart, ini kerja keras. So sekarang, situasi sekarang, KSSM, dia nak kamu menjawab soalan mengikut smart. Berfikir secara kreatif dan inovatif dipanggil. Itulah dia yang dimaksudkan cash, pelajar. Dan untuk mendapatkan semua ni, pelajar, kamu tahu tak, ada 5 perkara penting yang kamu kena ingat sebelum masuk Dewan Periksa. Apakah 5 perkara? Pertama, pastikan matlamat perlu jelas. Anda kena tahu, peperiksaan merupakan hala tuju masa depan anda. Lulus atau gagal, itulah destinasi anda kemudian hari nanti. Adakah anda ingin menjadi seorang buruh kasar? Atau nak jadi pegawai tertinggi? Atau orang profesional? Kamu tentukan sendiri. Justru itu, pelajar, anda mesti ada matlamat. Lepas SPM, aku nak sambung nak belajar apa? Lepas SPM, apa aku nak jadi? Matlamat mesti ada. Kalau tak ada matlamat, apa akan berlaku? Pelajar akan malas nak belajar. Dia tak nak berusaha sebab dia tak ada matlamat. Pastikan meraih keuntungan atau keputusan yang cemerlang, semuanya terpulang kepada matlamat anda. Tanpa matlamat, pelajar akan berasa peperiksaan itu tidak penting baginya. So, pertama, pastikan mesti ada matlamat yang jelas. Yang kedua, pelajar kena tahu bahawa perancangan yang bijak. Pelajar mesti kena ada perancangan yang bijak. Okey, pelajar, apa dia antara perancangan? Peperiksaan merupakan sebahagian daripada kehidupan kita. Kehidupan laksana jambatan menuju ke alam akhirat. Lepas tu dia kata justru tu peperiksaan penting kerana penentu masa depan pelajar di dunia dan di akhirat. Pelajar, yang seterusnya kejayaan cemerlang sebahagian daripada kehidupan atau kejayaan kita. Pelajar, saya nak bagi tahu. Perancangan yang bijak ini, pelajar, semasa kamu menduduki peperiksaan, pastikan pelajar pembahagian masa. Pembahagian masa menjawab soalan peperiksaan tu amat penting. Amat penting. So, kamu kena tahu bagaimana nak pembahagian masa. Pembahagian masa ni selalunya apa kita buat? Contoh, katakanlah satu mata pelajaran. Contohnya matematik. Matematik ni kertas 2, katakanlah 2 jam setengah. Buang 20 minit. Ataupun buang setengah jam. Tinggal 2 jam. 2 jam ni kamu bahagi dengan markah. 120 minit. So 100%. 120 minit bahagi dengan 100%. So kamu akan dapat setiap satu soalan, satu markah ni mengambil masa lebih kurang 1 minit atau 1.2 minit. Maka kamu kena tahu pembahagian masa. Kalau soalan tu memberi 5 markah, 5 kali 1.2. So jadi 6 minit. Soalan tu kena siap dalam masa 6 minit. Ini tidak. Ini pelajar cemerlang ni selalunya. Apa dia buat? Dia jawab tak dapat. Buat lagi. Akhirnya dia lupa masa. Maka dia separuh jalan, masa dah habis. Rugi. Perancangan, ya. Perancangan yang bijak maksud saya di sini adalah semasa menduduki peperiksaan, pastikan pembahagian masa untuk menjawab setiap soalan adalah berpandukan kepada markah dalam bahagian itu sendiri. Kamu boleh tanya guru kaunseling di sekolah ataupun guru mata pelajaran yang mengajar nantilah. Okey, seterusnya pelajar. Yang ketiga, pastikan anda adalah pencipta sejarah. Sama ada di sekolah, atau di keluarga, atau di tempat tinggal anda, atau di negara ini. Pelajar perlu menjadi pencipta sejarah. Kejayaan yang dicipta akan menjadi kebanggaan untuk diri kita. Malahan bukan untuk diri kita juga. Ibu bapa pun akan bangga. Pada masa kamu ambil keputusan pelajar, jika keputusan kamu terbaik,
Kamu tahu tak ibu bapa kamu apa buat? Hari itu dia tak akan duduk dalam rumah. Mereka akan duduk di luar rumah. Mereka bangga dengan kamu. Jiran yang lalu sana dia akan kata, "Hai, anak aku dapat semua A." Ini yang kita kata bangga. Dan sekolah akan bangga. Sekolah cikgu-cikgu akan bangga apabila kamu mendapat keputusan cemerlang. Cikgu-cikgu akan bagi tahu anak murid yang akan datang ni, dia akan kata, "Kamu tahu tak, tahun lepas ada seorang pelajar mendapat keputusan sekian-sekian-sekian." Bangga. Aura positif. Nama kamu akan disebut-sebut di sekolah ini. Bukan itu je. Ibu bapa kamu, dia takkan diam. Katakanlah lepas 10 tahun daripada sekarang, mungkin kamu dah kahwin, mungkin kamu dah ada anak. Ibu bapa kamu dia akan bagi tahu kepada cucu ataupun anak kamu. Dia akan bagi tahu kepada anak-anak kamu. Dia akan kata, "Kamu tahu tak, ayah kamu ni atau mak kamu ni masa SPM dulu, keputusan dia bangga. Saya bangga. Saya rasa gembira sebab satu kampung hormat saya. Hormat kenapa? Sebab anak-anak saya semua pandai belaka." Ini yang ibu bapa kamu mau. Ibu bapa kamu tak nak duit daripada kamu. Dia nak kau berjaya saja. Dan satu kampung akan gembira, satu masyarakat lah. Dan negara. Pelajar, guru bangga dengan kamu. Murid-murid dia akan datang tu, engkau jadi sebagai idola kepada mereka. Idola kepada pelajar-pelajar lain. Bukan di sekolah saja, di tempat tinggal kamu pun. Namamu akan dikenang sepanjang zaman. Anda mesti jadi pencipta sejarah. Boleh? Boleh? Yakin dengan diri. Anda pasti boleh. Yang keempat pelajar, kamu juga kena tahu bahawa fikirannya indah. Cuba kamu bayangkan pelajar. Bayangkan. Jika anda cemerlang, keputusan yang nak buat itu di tangan anda. Kenapa? Keputusan cemerlang, anda akan diberi beasiswa atau tajaan untuk terus belajar. Sama ada belajar di IPT, Institut Pendidikan Tinggi Awam, atau swasta, dalam negara atau di luar negara. Anda membuat pilihan sebab keputusan di tangan anda. Cuba bayangkan, anda menerima segulung ijazah di hadapan ibu bapa kamu. Anda menerima segulung ijazah di depan sana, di atas pentas. Ibu bapa kamu di bawah, sedang duduk dan tengok kamu. Sambil dia melihat anda menerima segulung ijazah, air mata ibu dan ayah akan keluar dari mata. Bukan kerana dia ingat kamu akan bagi dia duit. Tidak. Dia bangga anak dia berjaya. Belajar untuk pengetahuan anda, anak saya ada 4 orang. Empat berjaya. Saya dah lalui benda ni. Seorang doktor, 3 orang juruterbang. Saya dah lalui benda ni. Apabila saya lalui benda ini, saya rasa ibu bapa kamu pun saya nak mereka lalui benda macam ni juga. Bangga dengan nada yang gembira. Mereka akan tepuk tangan apabila kamu menerima segulung ijazah. Ibu bapa kamu gembira. Cikgu-cikgu sekolah kamu kata, "Itu anak murid aku ni." Gembira. Pensyarah dekat universiti yang mengajar kamu pun, anak pelajar saya ni mendapat Dean List tau. Ini yang kita nak. So apabila dah menerima ijazah, anda akan berkhidmat sebagai pegawai tertinggi, sama ada di kerajaan ataupun swasta, dengan gaji yang lumayan. Cash, duit tu hanya akan dapat jika anda belajar dengan bersungguh-sungguh. Alangkah indahnya jika anda berjaya. Saya doakan, ya Tuhanku, tolonglah bantu anak-anak murid saya untuk mendapat kejayaan yang cemerlang. Ya Tuhanku, tolonglah mereka. Saya juga minta restu, saya juga minta doa daripada Tuhan untuk membantu anda. Tapi anda juga kena membantu diri anda. Bayangkan anda pelajar. Indah kan? Apabila saya jumpa kamu lepas 10 tahun ke mana-mana tahu, saya jumpa di mana-mana. Saya akan bangga, saya akan bagi tahu kepada semua orang. Itu bekas pelajar saya. Ini yang tahun-tahun yang lepas ni, ada seorang pelajar saya.
keputusan memang cemerlang. SPM cemerlang, lepas tu dia masuk universiti cemerlang. Sekarang dia menjadi tauke besar. Dan sanggup dia datang ke rumah saya, jumpa saya. Budak Cina. Hong Chi Fong nama dia. Saya masih ingat. Umur dia pun dekatlah 50 tahun. 40 tahun, 30 tahun lebih. Saya mengajar dia dulu. 30 tahun yang lepas lah. Saya mengajar dia. Tapi dia selalu datang jumpa saya. Ini kebanggaan kita. Fikirkan yang indah pelajar. Ini yang kita nak. Dan yang kelima, yang terakhir. Keuntungan segera, terdekat. Untung atau rugi, anda yang akan tentukan sekarang. Ke mana anda selepas peperiksaan nanti? Ke sekolah Bistari, asrama penuh, atau ke luar negara, atau universiti tempatan, atau pusat-pusat matrikulasi? Anda tentukan. Ini dipanggil keuntungan terdekat. Jadikanlah keuntungan segera ini matlamat anda. Untung atau rugi, anda lah menjadi penentu. Jadikan semangat untuk mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang akan dihadapi nanti. Selamat maju jaya pelajar. Sekarang mungkin kamu akan kata, cikgu, apakah persiapan saya sebelum masuk Dewan Periksa? Okey, sekarang kita tengok bagaimana cara nak menangani stres. Saya tahu dekat-dekat nak periksa ni, ramai yang stres. Jumpa siapa-siapa je bising. Oh, itulah inilah ini. Jangan. Saya nak bagi tahu ada 8 perkara yang perlu anda kena fikir untuk menangani stres. Mengelak daripada stres. Apa 8 perkara? Pertama, pastikan kamu perlukan rehat yang secukupnya. Bila kamu rehat yang secukupnya, maka otak anda ini akan fresh, akan segar untuk menjawab soalan esok. Pastikan anda perlu rehat yang secukupnya. Yang kedua, pastikan makan makanan yang seimbang. Jangan terlebih makan. Nanti ada masalah perut nanti. Sakit perut lah, itulah, inilah. Jangan. Biar makanan seimbang. Yang ketiga pelajar, cuba berfikiran positif. Cuba bayangkan fikiran yang indah. Cuba bayangkan keuntungan terdekat. Cuba bayangkan perasaan ibu bapa anda semasa anda mengambil keputusan SPM yang semuanya A belaka. Berfikiran positif. Dan yang paling penting, yakin pada diri anda sendiri. Anda kena yakin. So, bila anda yakin, anda takkan stres. Yang kelima, perlu bersedia dengan lebih awal. Maksud saya, semua peralatan kamu kena bersiap sedia. Jangan tertinggal apa-apa. Supaya kamu tidak akan stres apabila kamu masuk Dewan Periksa nanti. Semua benda sudah ada. Engkau dah bersedia, betul-betul bersedia nak masuk Dewan Periksa. Yang keenam, minta bantuan dari kaunselor jika menghadapi kesulitan. Dan yang ketujuh, kurangkan pertelingkahan antara kawan-kawan atau ibu bapa. Janganlah kamu nak gaduh dengan kawan, frust dengan kawan, ataupun ibu bapa marah dengan ibu bapa. Sebab inilah masa stres tu akan bermula. Ibu bapa cakap apa pun kau mesti marah dengan dia. Tolong jangan. Dengan ibu bapa, tolong jangan bertelingkah. Ibu bapa nak tengok kau berjaya. Selalunya ibu bapa lah yang mengalah. Tapi apa boleh buat? Tapi tolong elakkan daripada pertelingkahan antara ibu. Minta restu. Restu ibu bapa, kau marah ke kau apa pun, restu ibu bapa tetap bersama anda. Pastikan kurangkan pertelingkahan di antara kawan-kawan ataupun ibu bapa. Yang ke-8, bersenam untuk kesihatan mental dan fizikal.
Bukan saya kata pergi larilah 10 kilometer, 6 kilometer, tidak. Fizikal maksudnya goyang-goyang tangan sikit, kepala sikit macam tu. Dah cukup lah ni pun. So, biar kamu punya badan kamu tu bersedia untuk pergi ke Dewan Periksa esok. Anda belajar? Ini cara nak menangani stres. Okey, dah tahu dah menangani stres, nak masuk Dewan Periksa. Ketika menghadapi peperiksaan, apakah perkara-perkara yang saya kena lakukan? Okey, kita tengok yang ini. Ketika menghadapi peperiksaan, ada 7 perkara yang perlu anda kena lakukan supaya kamu bersedia masuk Dewan Periksa. Antaranya, pertama, datang ke Dewan Periksa lebih awal. Janganlah periksa pukul 8 pagi, 7.55 baru keluar dari rumah. Jangan. Kamu kena berada di hadapan Dewan Peperiksaan sekurang-kurangnya pukul 7.30 pagi. Supaya anda dah tak ada stres lagi. Anda dah datang periksa. Anda berada di tempat periksa, tak ada stres. So, datang awal. Bukan datang 3 pagi ya. Kalau periksa pukul 8, kau datanglah pukul 7.30 dekat depan Dewan. Pastikan datang supaya tak ada stres. Yang kedua, pastikan kelengkapan anda untuk menduduki peperiksaan semua sudah ada di tangan anda. Jangan dah masuk dalam Dewan Periksa baru tengok on kalkulator rosak. Stres lagi. Pastikan semua kelengkapan ini anda dah ready. Pastikan pensel 2B itu mesti ada. Pastikan pen mesti ada. Sekurang-kurangnya hitam 2, biru 2. Merah tak payah kau nak bawa. Hitam dengan biru dah cukup. Okay. Pastikan pemadam ada. Correction tape pun boleh lah. Okay. Pastikan pembaris ada. Jangka lukis ada. Pastikan kalkulator ada. Pastikan semua benda tu ada bersama dengan anda. Dan yang ketiga pelajar, mesti bersarapan sebelum pergi ke Dewan Periksa. Tolong jangan lupa ya. Ada pelajar apa dia buat, dia tergesa-gesa nak pergi Dewan Periksa, dia lupa nak sarapan. Oi, jangan. Sebab masa kamu ambil peperiksaan tu, kamu akan tension tau. Otak kamu akan semakin lama semakin malap. Dia kena bersarapan. Tapi jangan terlampau banyak makan. Biar sarapannya ringan. So, sekadar alas perut sudah. Jangan makan terlebih banyak ya. Pastikan yang ketiga, sarapan ringan ya, sarapan pagi. Yang keempat pelajar, datang dengan kenderaan yang selamat. Sebab daripada rumah bila kamu bergerak nak pergi ke Dewan Periksa, nak datang ke sekolah, mesti selamat. Datang. Janganlah membonceng motor tu begitu laju sebab lambat dan sebagainya, tidak. Sebab tu saya kata, keluar awal sampai dengan kenderaan yang selamat. Yang kelima, elakkan perbincangan tajuk-tajuk atau topik-topik hangat. Ini ada pelajar last minute ni. Sampai kat Dewan baru dia kata, semalam aku dapat tahu ni, kawan aku bagi tahu, ada soalan bocor. Bila dia kata ada soalan bocor lah. Jangan bagi tahu saya apa-apa. Saya dah ready dah. Dia bocor ke tak bocor, saya boleh jawab. Cukup macam tu. Kenapa saya bagi tahu benda ni pelajar? Jika dia memberikan satu topik di mana kamu tak bersiap sedia, masalah kamu tahu. Ingat, saya nak bagi tahu satu situasi yang berlaku kepada pelajar saya semasa saya mengajar di Universiti Melaya. Saya adalah bekas pensyarah di Universiti Melaya, subjek pengurusan kewangan 2. Kamu tahu tak apa berlaku? Saya bagi tahu ni pelajar pandai ni. Periksa pukul 2. Pukul 10 pagi pelajar tu datang jumpa saya di pejabat saya. Dia kata, "Sir, I need your favor," dia kata. Dia kata, "What you want?" Lepas tu dia kata, "Sir, ada apa-apa tips tak pukul 2? Periksa pukul 2, minta tips pukul 10 pagi." Saya kata, "Tak ada tips. Apa yang saya ajar semua akan keluar. Balik, you pergi ambil periksa."
Tapi pelajar ni, tujuan saya bagi tahu macam tu ialah dia masuk Dewan Periksa, apa yang dia tahu dia boleh jawab. Kalau saya kata topik ni, dia tak boleh jawab. So saya kata, apa, you just go and answer whatever you can. Tapi malangnya pelajar ni apabila sampai ke Dewan, jumpa kawan-kawan bagi tahu topik ini keluar, di mana pelajar ni tak bersiap sedia. Dia dah stres. Ingat, pelajar yang belajar di Universiti Melayu ni bukan bodoh-bodoh belaka, semua pandai-pandai belaka. Tapi, bila dia masuk Dewan Periksa, lepas lebih kurang 45 minit kemudian, saya tengok pelajar-pelajar saya yang berperiksa, sampai ke meja dia, saya dapati pelajar tu tak buat apa-apa. Dia duduk je. Tak tulis apa pun. Dah 45 minit. Saya pun pergi ketuk meja dia, "Halo, tolong jawab." Lepas tu dia pandang saya, dia kata, "Sir, saya tak nampak apa-apa," dia kata. Saya kata, "Apa yang kau tak nampak?" "Tulisan tu saya tak nampak," dia kata. Saya terkejut. You tahu kenapa? Pelajar yang pandai ni, kalau dia terlebih stres, maka mata dia akan jadi kabur. Mata dia akan nampak macam 2-3. Tulisan tu macam tak nampak. Kabur. Ini yang saya tak nak berlaku kepada anda. Terpaksa saya bagi dia minuman. Saya kata minum dulu. Minum air. Relax dulu. Lepas tu baru jawab. Tapi saya tak nak kamu semua hadapi stres ini semasa SPM. Sebab itu, elakkan berbincang topik-topik yang hangat semasa berada dalam sebelum masuk Dewan. Elak. Tak mau. Kalau kawan kata saya ada topik baik, tak payah. Macam tu saja. Stop. Saya tak mau dengar. Macam tu sudah. Apa yang kau tahu, kau jawab je. Itu yang ke-5. Yang ke-6, bagi pelajar yang beragama Islam, amalkan perkara-perkara sunnah seperti melangkah kaki kanan ke Dewan Peperiksaan, berdoa, membaca bismillah sebelum melihat soalan peperiksaan. Ini untuk pelajar beragama Islam. Tapi pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam, sama je, ikut kepercayaan masing-masing. Mesti kena langkah kanan masuk Dewan Periksa. Jangan langkah kiri. Orang India pun kata macam tu juga, agama Hindu. Dia mesti langkah kanan, tak boleh langkah kiri. Dia mesti kena baca doa dulu, doa dalam bahasa Tamil. Pelajar Cina pun sama, Buddha pun sama. So, pastikan amalkan perkara-perkara ini. Dan yang ke-7, terlampau penting. Sebelum melangkah keluar dari rumah nak menuju ke Dewan Periksa, minta restu daripada ibu bapa anda. Cium tangan dia. Peluk dengan ibu. Cakap, "Ibu, restui saya nak pergi ambil periksa." Restu ibu bapa anda akan mengiringi anda sampai ke Dewan Periksa. Inilah 7 perkara yang perlu kamu kena lakukan. Esok periksa, pastikan anda ada buat benda-benda ini. Pelajar, saya rasa setakat itu saja. Dan selamat menduduki peperiksaan. Saya doakan supaya anda, pelajar-pelajar saya yang pernah mengikuti program Yayasan Pembangunan Pendidikan Malaysia secara khusus dan secara umum kepada pelajar-pelajar yang mengambil peperiksaan SPM 2022. Selamat maju jaya, selamat menduduki peperiksaan. Jumpa lagi. Bye-bye.